بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kita pada pagi ini untuk meneruskan pembahasan kita berkenaan dengan Asmaullah Al-Husna. Al-Fattah ataupun Al-Hakam dan juga Al-Dayyan. Kita masih sambung lagi berkenaan dengan nama ini. Baik. Jadi termasuklah keadilan ataupun kita kata apa yang ni dimaksudkan dengan pembukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincangkan sebelum ni, ianya merangkumi seluruh perkara berkenaan dengan nasib makhluk, nasib hamba-Nya di dunia dan di akhirat, sama ada berkait dengan urusan keduniaan ataupun urusan yang berlaku di berkenaan dengan nasib di akhirat. Itulah amalan yang kita kata yang menentukan nasib di akhirat. Itulah dari sudut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah makna bagi nama Allah Al-Fattah itu, itulah Al-Hakam. Al-Dayyan, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengadili dan tidak menzalimi. Ketetapan yang dia laksanakan pada para hamba-Nya itu adalah adil, dan dia tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Baik. Sebab itulah dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, kata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqadu lisyah al-jalha min asyati al-qarna. Baik. Hak-hak yang ada hari ini akan dikembalikan kepada mereka yang berhak, ahlinya, pada hari kiamat kelak, sehinggalah akan dibawa untuk apa, kambing yang di dunia dulu kambing yang bergaduh, maksudnya kambing yang ada tanduk, yang menanduk ataupun menyakiti kambing yang tidak ada tanduk, ianya akan dibalas, maksudnya akan dikisas dan akan dibalas ketika di hari akhirat kelak. Itu maksud hatta yuqalu lisyah al-jalha min asyatil qarna, sehingga kambing yang tak ada, kambing yang lemah itu ataupun kambing yang kuat yang menzalimi kambing yang lemah itu dengan tanduknya itu akan dibalas, akan ditetapkan hukuman ketetapan. Baik, itu kita kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, walidzalika awsa Rasulullah SAW bitahallul min al-huquq wa radduha li ashabiha qabla al-yawm. Sebab itulah Nabi SAW, Rasulullah SAW mewasiatkan supaya umatnya sentiasa berlepas diri daripada hak-hak yang perlu diketengahkan atau yang perlu ditunaikan, dan mengembalikan hak itu kepada pemiliknya sebelum berlakunya hari kiamat, qabla yaumal qiyamah. Maksudnya itu yang ada istilah raddul mazalim, mengembalikan apa sahaja perkara yang berhak untuk pemiliknya, dan mereka yang mempunyai hak ke atas sesuatu perkara itu dikembalikan kepadanya haknya.
hak berkenaan dengan harta, maka dikembalikan kepada mereka yang berhak. Hak yang berkait dengan perkara yang selalunya berkaitan dengan harta benda lah, yang selalunya berkaitan dengan harta benda yang akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Baik. Sebab itu kata Nabi SAW, man kanat indahu mazlamah li akhih min irdihi aw min syai'. So ini lebih umum Nabi sebut. Barang siapa yang ada di sisinya kezaliman, bentuk kezaliman terhadap saudaranya, min irdihi, yang ini kezaliman dalam bentuk marwah. Maksudnya dia telah menzalimi marwah saudaranya. Au min syai', ataupun dari sesuatu apa pun. Harta benda, termasuklah marwah, kehormatan. Falyatahallalahu falyatahallah min al-yawmi qabla an la yakuna dinar wala dirham. Nabi kata maka hendaklah dia segera melaksanakan ataupun segera melepaskan diri dia. Daripada kezaliman tersebut sebelum berlakunya hari yang tidak ada dinar dan dirham. Tak boleh dah nak tebus. Tengok hadis ni, falyatahallalahu atau falyatahallalah. Dalam Sahih Al-Bukhari kan, Kitabul Matalim. Maksudnya ni maksudnya man kana indahu mazlamah, iaitulah kezaliman, apa sahaja berbentuk kezaliman. Falyatahallalhu minhu falyatahallalhu min al-yawmi minhu al-yawma, dan sebahagian riwayat minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham. Maka hendaklah dia menyelesaikan apa yang menjadi hak saudaranya itu dilaksanakan ataupun diserahkan sebelum hari yang tidak ada dinar dan dirham ni, maksudnya sebelum hari tidak bermanfaat lagi dirham dan dinar, hari akhirat kelak. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia tak mampu nak, maksudnya apa yang akan berlaku pada hari akhirat kelak bila dia tidak mampu untuk menyerahkan hak orang yang dia zalimi, maka dia akan jika ada amalan soleh bagi dia, akan diambil daripada amalan solehnya itu sekadar apa yang telah kezaliman yang telah dilakukan. Wa in lam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibuhu fahumil alaih. Kalau dia tak ada kebaikan, maka akan diambil kejahatan saudaranya tadi itu, akan diletakkan, ditanggung di atas dirinya. Dia akan menanggung dosa saudaranya yang dia telah zalimi tadi. Sebab di akhirat nanti tak akan ada, kita kata, tebusan dalam bentuk dinar dan dirham. Tidak ada lagi. Yang ada amalan. Akan ditebus dengan amalan. Maksudnya di akhirat nanti perkara yang paling berharga yang akan dijadikan nilai untuk menentukan, kita kata seseorang itu ditegakkan keadilan dan dinafikan kezaliman padanya, iaitulah jika dia yang menzalimi tadi dia mempunyai amalan soleh, maka akan diambil amalan solehnya itu sekadar apa yang kezaliman yang telah dia lakukan terhadap saudaranya tadi. Maksudnya dia tak ada dinar dan dirham dah, dia nak tebus, jadi diambil amalan solehnya. Kalau dia ada amalan soleh, akan diambil sekadar kezaliman yang Allah Ta'ala dah tentukan ketetapan dia. Sejauh mana dengan kezaliman itu. Kalau dia tak ada amalan soleh, dosa saudara dia yang dia zalimi itu akan diambil daripada saudaranya itu sekadar kezaliman
kadar kezaliman yang dia telah lakukan akan diletakkan, akan diambil dan diberikan kepada pelaku kezaliman tadi. Jadi ini antara keadilan Allah, dan menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW sangat-sangat menitik beratkan berkenaan dengan persoalan berkenaan dengan hak manusia, dan perlu dikembalikan hak itu kepada pemiliknya. Dan bagaimana kita kata sebab itu hadis ni kalau kita tengok balik, dia lebih pada sesuatu yang berkait dengan harta benda dan juga kehormatan, dan harta benda seorang saudara Muslim kepada saudaranya yang lain. So di sini kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW berpesan kepada kita supaya berwaspada dengan mazalim, perkara-perkara yang menimbulkan boleh mendatangkan kezaliman kepada saudara kita yang lain. Sebab itu ini perkara yang paling berat untuk kita faham baik, ataupun untuk kita nak laksanakan, ataupun kita nak memastikan kita tidak menzalimi orang lain. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu tak apa itu muflis? Nabi SAW satu hari bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kamu tahu tak siapa itu yang dinamakan muflis? Qalu al-muflisu fima la dirhama wala mata'. Kata para sahabat ingatnya Nabi maksudkan muflis ni muflis dunia, ataupun muflis tak ada dirham, tak ada duit, tak ada harta benda. Kemudian ternyata itu bukan maksud Nabi. Nabi kata, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa saffaka dam hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar." Na'udzubillah min dzalik. Baik. Nabi SAW membetulkan apa yang kefahaman biasa yang difahami oleh para sahabat. Nabi SAW kata, sesungguhnya muflis di kalangan umatku ini iaitulah mereka yang datang pada hari kiamat kelak, yang bawa solat, puasa, zakat. Mereka yang datang, contohnya Nabi kata, mereka yang datang pada hari kiamat kelak, mereka ada amalan, mereka orang Islam, mereka orang iman. Mereka bawa salat mereka bawa zakat mereka, bawa siam, puasa mereka, ibadat mereka. Wa ya'ti qad syatama hadha, dan mereka datang juga tetapi dalam masa yang sama di dunia dulu mereka telah mencela orang ini, syatama hadha, mereka telah maki orang ini, syatama hadha, ini mereka telah menjatuhkan kehormatan orang lain. Syatama hadha maksudnya mereka mencela orang ini, memaki orang ini. Hadha wa qadhafa hadha, dan menuduh qadhaf, menuduh orang ini dengan tuduhan. Wa akala mal hadha, dan mereka makan harta orang ini. Maksudnya kezaliman berlaku. Wa safaka dam hadha, mereka menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hadha, mereka pukul orang itu, orang ini. Mereka apa dia buat? Muflis di kaum ni, mereka datang dengan solat, puasa, zakat, mereka puasa zakat. Tapi dekat dunia dulu mereka suka maki orang. Syatama hadha, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wa qadhafa hadha, tuduh. Qadhaf, tuduhlah, tak kira tuduh benda-benda kecil-kecil perkara, sehinggalah sampailah ke sebesar-besar perkara. Tuduh yang sama ada yang menjatuhkan dirinya kepada boleh terlibat dalam ataupun boleh terjatuh dalam hukuman had, seperti qadhaf kepada muhsanat, menuduh orang-orang wanita, lelaki atau perempuan yang beriman dengan perzinaan misalnya, itu qadhaf kan, ataupun menuduh dengan perkara-perkara yang batil kepada orang yang Islam atau orang beriman, qadhaf, tuduh orang ni, tuduh orang tu, hadza
qadhaf hadha, syatama, mula syatama kan, syatama maki, carut ataupun menghina. Wa akala mala hadha, makan harta orang, makan harta orang dengan cara batil, ni bahaya kan, tipu orang, scam orang. Dia puasa-puasa tapi menipu orang. Dia puasa-puasa, solat, siap jadi imam, zakat. Boleh kata setiap tahun dia duk bagi zakat orang, tapi rupa-rupanya bagi zakat tu pun dia ambil harta benda orang dengan cara yang batil. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil, cara batil. Wa akala mala hadha, makan harta orang ni, tipu orang. Macam zaman sekarang ni scam, banyak scammer. Tipu orang ni menyamar jadi orang baik tapi tak baik. Gunakan kebaikan tu untuk makan harta orang, makan harta orang yang anak yatim ke, makan harta apa lagi, makan harta orang yang dia tipu dengan cara yang licik, dengan helah. Wa akala mal hadha, tu bahaya tu. Letak pula ambil duit, kalau yang pemerintah tu ambil duit, kita kata letakkan cukai yang tinggi ke pemerintah, makan cara batil. Akala mal hadha, termasuk menzalimi. Apa lagi contoh? Compound orang meniaga kan, compound sampai 50,000 macam tu kan. Memanglah dia dalam peraturan ataupun dalam undang-undang tu tak sebut nilai macam tu, maksimum 10,000 kan kalau tak salah. Tak tahulah kok macam mana tapi sengaja kan, pergi kedai orang meniaga kedai kecil dia kenakan 50,000 sengaja. Wa akala mala hadha, nak tujuannya nak apa? Nak ambil harta orang dengan cara batil. Mentang-mentang kawan tu buat salah sikit, dia ambil kesempatan. Memang kat dunia ni orang boleh kata ni, tapi di akhirat ni Allah Ta'ala kan hukum. Memang kita tak tahu siapa yang betul. Kita tak tahu kan siapa yang betul. Kadang-kadang boleh jadi pihak berkuasa yang betul, yang kena compound tu yang salah. Dia pergi viral, dia pergi tular dekat media, kemudian dia salah pula pihak kuasa. Tak betul jugalah. Itu pun akan kena juga nanti. Lagi apa lagi contoh, termasuklah orang yang makan rasuah. Wa akala mala hadha, makan rasuah. Sepatutnya ialah orang yang buat salah sikit, rasuah selalunya yang bawah-bawah je kena. Kalau dia penguatkuasa ataupun dia jabatan kerajaan ke apa kan, kalau rasuah RM20, RM30, okey, yang tu kena. RM1,000, RM2,000, RM3,000 kena. Itu yang duduk kat atas tu rasuah puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu, lepas. Juta-juta rasuah tak kena apa. Duduk naik mahkamah lagi tak sabit hukum lagi. Tapi kalau orang yang kecil-kecil ni punya cepat jatuh hukum. Walaupun dia bersalah juga, rasuah ni tak kira lah. Sekecil apa pun rasuah tetap rasuah. Kan? Rasuah tetap rasuah. Wa akala mala hadha, makan harta orang dengan cara yang batil. Dah cukup dah Allah Ta'ala bagi dia rezeki, cukup dah dapat gaji, dapat bonus, tapi masih lagi tak cukup, syaitan datang koda dia nak makan harta orang dengan cara batil. Ada kartel ni, jadi macam tu pula, makan harta orang dengan cara yang batil. Wa akala mala hadha, akan dihitung. Wasafaka dam hadha, namun menumpahkan darah orang tanpa hak kan. Ini pun berlaku, gaduh, pukul sampai mati, dera anak sampai mati kan. Bergaduh dengan jiran sampai darah-darah, menjatuhkan dan menumpahkan darah, akan dihitung. Wadarabah hadha, pukul orang tu, pukul orang ni sama juga, kes pukul, kes dera. Jangan ingat dia akan lepas kat dunia, melainkan kalau dia bertaubat, tetapi akan tetap
diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang termasuklah dalam kategori ataupun dalam makna penamaan ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah Al-Hakam Ad-Dayyan, iaitulah dia akan mengadili dengan hukumnya. Fayu'ti hadha min hasanatihi. Apa yang akan berlaku? Orang yang dipukul tadi tu, atau orang yang dizalimi tadi, orang yang diambil harta bendanya tadi dengan cara yang zalim tadi, akan orang yang menzaliminya tadi akan diambil kebaikan-kebaikannya. Wa hadha min hasanatihi, akan diambil orang ini daripada kebaikannya juga. Fa in faniyat hasanatuka, bila dah tak ada dah, habis dah kebaikan orang dia yang dia buat, habis dah tak ada. Qabla an yaqdiya ma alaih, sebelum dia akan dihukum, ukhidha min khatayahum, dia akan diambil untuk dia dosa-dosa mereka. Faturihat alaih, akan dicampakkan di hadapannya. Thumma turiha finnar, kemudian dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. So hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi ini antara perkara yang perlu kita takut berkenaan dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kat dunia boleh lepas. Bayar peguam tinggi-tinggi, dia boleh lepas di dunia. Tetapi ingat, di akhirat kita tak boleh lepas. Dia nak rasuah siapa? Dia nak bayar lawyer apa? Malaikat boleh jadi lawyer dia? Tak boleh. Semuanya akan dihukum, semuanya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang-orang beriman, mereka secara macam mana sekalipun mereka dizalimi, maka mereka tetap akan tenang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jamin. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili hamba-hambanya yang kita kata yang terjebak dalam kezaliman, sama ada yang dizalimi atau yang menzalimi. Baik. Sebab itulah kita kena hati-hati bila kita berinteraksi dengan orang yang ada di sekeliling kita, masyarakat, sahabat, saudara mara, sahabat kita, dan kita perlu takut untuk terjebak dalam kezaliman. Sebab tu Nabi SAW bersabda, az-zulmu zulumati yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Satu kezaliman yang kita buat di dunia ini yang melibatkan maruah orang lain, yang melibatkan harta benda orang lain, yang melibatkan kita kata hak orang lain yang kita telah zalimi, maka dia adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Satu kezaliman adalah kegelapan-kegelapan yang banyak. Az-zulmu zulumati yaumal qiyamah, kata Nabi. Maksudnya setiap kali kita buat kezaliman, walau sekecil mana kezaliman kita terhadap orang lain, maka dia akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat kelak yang terpaksa ditanggung oleh orang yang zalim tadi. Sebab itulah kita kena minta lindung daripada perbuatan yang zalim, iaitulah khususnya menzalimi orang lain. Sebab itu yang pertama sekali yang akan diputuskan ataupun yang akan dihitung ialah urusan berkenaan dengan darah. Sebab itu kita kena hati-hati. Baik, sebab itu dalam hadis yang tengok Nabi SAW sebut ni, tengok Nabi mulakan dengan benda yang paling simple. Apa benda yang paling simple? Yang bentuk kezaliman yang paling orang nampak ringan. Syatama hadha, iaitu mencela orang. Memaki hamun orang lain, cela. Wa qadhafa hadha, menuduh. Lepas tu terjebak dalam kezaliman berbentuk wa akala mala hadha, makan harta benda orang dengan cara yang zalim. Wa safaka dama hadha, dan juga last sekali baru yang kemuncaknya barulah membawa kepada penumpahan darah. Sebab tu perasan dalam hadis, kalau kita perasan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bagi tahu, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran. So Nabi mulakan dengan mencela. So dia perang ni ataupun pertumpahan darah, memerangi seorang muslim, dia tak akan berlaku melainkan dimulakan dengan permulaannya, iaitulah menzalimi dalam bentuk maruah, menzalimi dalam bentuk ucapan, menuduh, menyebarkan fitnah, melakukan perkara yang
iaitu tuduhan yang tidak ada asas, tuduhan yang secara melulu. Ini banyak berlaku sekarang, orang tuduh ni, orang ni tuduh tu, orang ni tuduh. Kau tuduh aku tuduh kau. Ini tuduh macam-macam. Ulama yang dah meninggal pun kena tuduh. Ulama yang salih, ulama yang rabbani, ulama yang mengajar ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sudah meninggal dunia masih lagi dituduh sampai sekarang. Tidak ada sesiapa pun yang mengadili, tapi Allah tetap mengadili. Allah tetap menghitung. Ulama-ulama Islam yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, mereka tak bolehlah bangkit daripada kubur nak jawab setiap tuduhan. Tetapi mereka mengarang kitab yang mereka tinggalkan. Dan adanya anak-anak murid mereka dan murid kepada anak-anak murid mereka, murid-murid kepada anak-anak murid mereka yang tolong menjawab. Ulama-ulama semisal Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bagaimana tuduhan ke atas beliau? Kezaliman. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, macam mana tuduhan. Sampai sekarang orang tuduh dia. Ibn Taymiyah sampai sekarang orang tuduh dia. Siapa lagi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sampai sekarang orang tuduh dia macam-macam. Orang tuduh dia sebagai membawa ajaran sesat. Orang tuduh dia sebagai pemecah belah. Orang tuduh dia apa lagi? Dia tak boleh bangkit dah daripada kubur nak jawab. Tapi Allah Ta'ala datangkan hamba-hambanya di kalangan, sama ada mereka yang pernah menjadi murid kepada murid, ataupun mereka yang Allah Ta'ala campakkan rasa kecintaan mereka kepada ahli ilmu dan ulama, maka mereka ini akan tolong menjawab. Tetapi Allah tetap hitung. Sebab itu hati-hati bila melibatkan maruah orang yang sudah meninggal dunia seperti ulama. Fitnah sana, fitnah sini, tuduh orang, tuduh. Baik, soalan di sini, bagaimana ada orang yang mengalihkan batu sempadan tanah dan buat-buat macam dia punya, apakah mereka terlepas? Tak terlepas daripada kezaliman. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an di dalam Sahih Al-Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mengubah manar al-ard, iaitulah apa, dalam Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, la'ana Allahu man la'ana walidah, wa la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah, wa la'ana Allahu man awa muhdithan, wa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard. Iaitulah apa, Allah melaknat, Nabi SAW, Allah melaknat orang yang melaknat bapanya. Allah melaknat orang yang menyembelih kerana selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah ataupun pelaku maksiat. Awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi, membela pelaku maksiat ataupun pelaku bid'ah. Muhdithan ada dua makna. So jaga-jaga orang yang duk defend ahli bid'ah, duk defend ahli maksiat, dia akan dilaknat. Wala'ana Allahu man ghayyara manarul ard, dan Allah melaknat orang yang mengubah alamat. Manarul ard di sini alamat yang memisahkan antara dua tanah, antara dua, maksud sempadan batu ataupun alamat tanda kayu ke apa benda ke yang menjadi tanda yang memisahkan antara dua sempadan. Tak kiralah maksudnya termasuk apa? Rumah, sempadan rumah. Kan? Sempadan yang memisahkan antara dua tanah. So dia mentang-mentang jiran tu tak selalu ada kat rumah, dia ambil kesempatan. Dia alihkan ataupun dia ambil portion jiran sebelah untuk digunakan untuk manfaat dia. Jadi ini antara termasuk perkara yang akan dihitung dan dihisap. Dan ini perkara kezaliman. Maksudnya orang yang terlibat dalam ini, dia wajib bertaubat dan wajib mengembalikan bahagian yang dia telah ambil. Tanah ke, bahagian rumah ke, kawasan. Baik. Apakah doa
doa yang yang kita boleh baca untuk kita elak, untuk kita minta Allah Taala elakkan kita daripada apa dia uh, daripada perbuatan menzalimi orang lain ni. Banyak doa lah, antaranya doa yang sabit daripada Nabi SAW. Doa dia dengan lafaz apa? Baik. Allahumma in dalam doa bila kita keluar rumah. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau daripada sesat atau disesatkan, au azilla au uzal, atau tergelincir atau digelincirkan, au adlima au uzlama. Itu point dia. Itu kita minta, kita boleh cut doa tu, kita boleh minta khusus. Allahumma inni a'udzubika an adlima au uzlama. Itu ringkas. Allahumma inni a'udzubika an adlima au uzlama. Allahumma inni a'udzubika an adlima au uzlama. Kita boleh cut daripada hadis tu, potong. Tak jadi masalah. Tapi kalau kita nak baca yang lengkap, hadis inilah. Hadis berkenaan dengan apa? Jangan cek hadis tu, status hadis doa ni, an adil al udal, Sunan Abi Daud. Kan? Allahumma inni, Nabi SAW bila keluar daripada rumah, Nabi akan mengangkat kepalanya ke langit. Itu dalam riwayat Abu Daud. Nabi akan doa, Allahumma a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. So apa maksud an adil? Iaitulah apa? Minta lindung daripada kita sesat. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu daripada sesat, daripada jalan benar. Kan? Au udal, an adil au udal, ataupun disesatkan oleh orang lain. Sama ada kita minta lindung daripada sesat, kita sesat, atau disesatkan oleh orang lain. Au azil, au uzal. Azil maksudnya daripada zallah. Iaitulah apa? Dosa yang boleh mentergelincirkan kita daripada jalan yang benar. Yang boleh apa sahaja perkara yang boleh menjerumuskan kita, kita kata ibaratnya macam mentergelincirkan kita. Sebab itu disebut au azil, au uzal. Iaitulah apa? Ataupun orang yang menggelincirkan kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa tanpa kita sedar. Au azlima. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal. Allahumma a'udzubika an adil au udal. Ja'ana ana try copy paste doa ni. Ada, alhamdulillah. Ada sahabat kita tolong copy paste kan. Jazakillah khaira. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au adlima au udlama. Au adlima, kita minta lindung, kita takut kita menzalimi orang lain. Kita tak sedar kan. Betul, doa ni sangat-sangat bagus. Au udlama, ataupun kita dizalimi tanpa kita sedari. Au udlama, daripada mana-mana orang, min ahadin. Au ajhala, iaitulah apa, melakukan perkara-perkara orang jahil buat, kita minta lindung daripada kejahilan, buat benda yang bodoh. Au yujhal alayya, ataupun orang buat dekat kita benda-benda yang bodoh, dibuat kepada kita untuk memudaratkan kita. Sebab itu hadis ni sebenarnya hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi, ada dalam Rafah Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan Imam At-Tirmizi kata hasanun sahih. Hadis ni hasan sahih. Imam Abu Daud letakkan dalam Kitabul Adab, babun
ma yaqulu idza kharaja min baitihi. So Imam Abu Daud dia letakkan hadis ni dalam kategori zikir ataupun doa yang kita baca sebelum kita keluar rumah ataupun ketika kita keluar rumah. Idza kharaja min baitihi. Apa yang kita ucap bila kita keluar rumah. So doa ni kita boleh baca ketika kita nak keluar daripada rumah, kerana kita tak tahu dalam perjalanan kita nak keluar daripada rumah tu, dalam perjalanan kita nak pergi, nak ada urusan dan sebagainya, pekerjaan kita dan sebagainya, kita boleh tersesat, boleh disesatkan, boleh tergelincir atau boleh ditergelincirkan oleh orang lain, atau menzalimi orang lain atau dizalimi. An azlima au uzlama au ajhala au yujhala alaih. Baik. Jadi ini doa dia, ini doa dia. Baik, boleh carilah terjemahan dia, boleh copy paste ni, cari terjemahan kat dalam ensiklopedia hadis ataupun mana-mana aplikasi, ataupun boleh cari dekat internet boleh cari dia punya terjemahan ni, adalah, insya-Allah akan keluar lah. So hadis ni hadis dalam Kutubus Sittah kan, riwayat Imam Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud tadi. Makruh lah kan. Okey. Sesat atau disesat kan. Kesalahan atau disalahi, tergelincir tadi. Menzalimi atau dizalimi, menganiaya ataupun dianiayai oleh orang lain. Kan. Melakukan perkara yang jahil, perkara yang bodoh, ataupun dilakukan ke atas tu perkara yang bodoh ataupun kejahilan. Yujhala alayya. Baik. Jadi itu berkenaan dengan doa yang ditanyakan oleh sahabat kita, berkenaan apa yang kita kena baca untuk kita minta lindung daripada kezaliman. Minta lindung daripada kezaliman, mana kita menzalimi orang lain ataupun kita dizalimi, kan. Baik, termasuklah pembukaan Fathillah, termasuk pembukaan yang kita nak faham daripada nama Allah Al-Fattah ataupun Al-Hakam dan Ad-Dayyan. Ini pembukaan Allah. Apa ni, selain daripada kita dah bincang sebelum ni panjang lebar tentang makna Al-Fathu, pembukaan Allah ini antaranya adalah ketetapan Allah, hukum yang Allah tetapkan. Termasuklah pembukaan Allah, iaitulah apa yang Allah Ta'ala tentukan dan takdirkan kepada hamba-hambanya, sama ada kebaikan, keburukan, manfaat dan mudarat. Ini juga termasuk Fathillah, pembukaan Allah. So, sebelum ni kita bincang tentang istiftah, apa yang diminta oleh orang-orang kafir supaya Allah hukum mereka. Bila mereka tak mahu mendengar seruan para nabi, mereka minta supaya didatangkan azab. Itu kita bincang dah kan. So boleh tengok pada kelas kita yang sebelum ni. Baik, sekarang ni barulah kita nak bincang maksud nama Allah Al-Fattah. Sebelum ni Rabbana ftah alaina, Rabbana ftah bainana wa bainal haq wa anta khairul fatihin, sebaik-baik pembuka, sebaik-baik penetapan, sebaik-baik penghukum. So kita dah bincang. Kat sini Al-Fattah ni yang dimaksudkan juga dalam nama Allah Al-Fattah, Al-Hakam dan Ad-Dayyan. Di sini lebih khusus pada Al-Fattah, iaitu Allah membuka apa yang telah ditakdirkan kepada hamba-Nya. Maksudnya Allah Ta'ala telah tetapkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, sama ada kebaikan, keburukan, manfaat dan mudarat. Perkara yang memanfaat atau perkara yang memudaratkan. Apa dalilnya? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam surah Fatir ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Jadi Allah Ta'ala sebutkan apa yang Allah bukakan kepada manusia. Ma yaftahillahu linnas. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan, apa yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, min rahmatin, daripada rahmat. So apa yang rahmat Allah buka kepada manusia, fala mumsika laha, tidak ada sesiapa pun yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursilalah, dan apa yang Allah Ta'ala tahan, maka tidak ada yang boleh melepaskannya. Apa yang takdir yang Allah Ta'ala tahan, ketetapan rahmat atau rezeki, kebaikan, keburukan yang Allah Ta'ala tahan kepada hamba-Nya, tak ada siapa yang boleh lepaskan.
wa huwal azizul hakim. Dan ingatlah bahawasanya Allah itu sahaja yang maha kuasa, maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Jadi ini dalil yang menunjukkan pembukaan yang dimaksudkan juga dengan nama Allah Al-Fattah, iaitu pembukaan dari sudut kebaikan, rahmat dan keburukan, manfaat dan mudarat. Baik. Maka Allah Azza wa Jalla ialah Al-Fattah. Dia adalah yang maha pembuka. So kita kena faham, bila kita terjemah, translate nama Allah Al-Fattah, first yang kita kena translate, kita ikut turutan. Al-Fattah maksudnya Al-Hakam, maksudnya pemutus. Kita kena perbetul. Sebab sebahagian orang bila dia sebut Al-Fattah ni, dia hanya faham Al-Fattah pembuka. So dia pun hanya faham satu sisi. Dia betul tapi tak berapa tepat lah. Maksudnya dia telah menafikan makna yang disebutkan dalam Quran yang kita dah bincang sebelum ni. So, penetapan hukum. Maksud Al-Fattah. Kan? So, ada kaitan je sangat jelas dengan maksud Al-Fattah tu sendiri. Pembuka maksudnya dia menetapkan takdirnya kepada para hamba. Menetapkan rahmat, azab ataupun kebaikan, keburukan yang tak ada siapa boleh halang kalau dia dah tetap. Tak ada siapa yang boleh tahan. Kalau dia dah tahan, tak ada siapa yang boleh lepaskan. Dia sahaja yang berhak dan dia sahaja yang boleh untuk menahan dan melepaskan. Baik. Sebab itu yang ni baru kita nak bincang Al-Fattah alladhi yaftahu abwabar rahmah li ibadihi. Ini baru kita masuk. Al-Fattah maksudnya Allah yang membuka pintu-pintu rahmat kepada hamba-hambanya. Wa hadhihi rahmah la yuhsiha al-'ad. Rahmat ini tak ada siapa pun yang boleh kira. Tak siapa yang boleh hitung. Kita nak kira rahmat Allah ni memang tak boleh lah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah kata rahmat aku meliputi segala sesuatu. Luasnya seluas segala sesuatu. Tak tahu kita nak cakap rahmat Allah ni betapa luas. Tak boleh dihitung. Tak boleh dikira dengan bilangan. Macam nikmat lah. Nikmat Allah pun tak boleh kita kira. Kan? Wa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak mungkin boleh kira. Dan sebab itu disebutkan di sini wa ya'jizul insan an tasjiliha wa 'addiha. Dan manusia akan tak mampu, akan lemah untuk mencatatnya dan mengiranya. Cuba kita kita buat homework. Cuba ambil kertas, tulis apa nikmat Allah yang kita dah dapat. Cuba buat. Cuba kira satu-satu nikmat. Nikmat yang ada pada batang tubuh kita, nikmat yang bermula daripada kita lahir sampailah sekarang, usia kita dah berapa, cuba catat. Tak akan siapa pun mampu untuk mencatat nikmat rahmat. Kan? Fahiya fi dhatihi wa fi takwinihi wa fi kulli syai' min hawlihi sakharahu Allahu la. Dia Allah Taala yang memudahkan dalam apa dia kita kata dia Allah Taala yang telah menetapkan sesuatu itu di sekelilingnya, apa yang Allah Taala mudahkan untuknya. Wala tatamathalu rahmatullah azza wa jalla fil ata' faqad bal qad yakunu fil man'i ainul ata' wal rahmah wa idza sahabat rahmatullah azza wa jalla al mihna sarat ni'matan wafidan wa minhatan, amma idza takhalla rahmatullah an ni'mah fa innaha tusiru mihnatan wa bala'a wa syaqa. Yang tak terbatas rahmat Allah ini kita lihat dari sudut pemberian Allah. Bahkan berapa banyak rahmat Allah yang kita kena tengok juga dalam bentuk Allah menahan daripada kita. Contohnya Allah menahan daripada kita kesusahan. Allah menahan daripada kita kebuluran. Allah menahan daripada kita peperangan. Allah menahan. So, al-man'u ni juga Allah menahan kita daripada kemiskinan. Allah menahan kita daripada kesusahan. Allah menahan kita daripada penyakit. Semua itu adalah apa? Rahmat. Maksudnya rahmat ni tak terbatas kita tengok apa yang Allah bagi, al-ata'. Kita tengok juga boleh jadi ianya berlaku pada al-man'u, apa yang Allah larang, apa yang Allah tahan. Apa yang Allah tahan, Allah tak bagi. Dan Allah tak bagi kita kena penyakit. Alhamdulillah, itu bentuk nikmat. Allah tak bagi kita jadi miskin. Allah tak bagi kita jadi fakir. Alhamdulillah, cukup. Kaya, ada yang kaya, cukup. Allah tak bagi kita jadi miskin sampai kita pergi minta-minta dekat orang. Allah tahan kemiskinan daripada kita. Rahmat. Kan?
Dan boleh jadi kalau rahmat Allah Ta'ala ini bila dia menyertai ujian yang menimpa kita. Ada orang dikena ujian. Tetapi dengan rahmat Allah, ujian itu menjadi nikmat. Sakit. Allah Ta'ala bagi dia sakit. Tetapi dengan sakit itu dia lebih dekat dengan Allah. Jadi rahmat. Jadi rahmat. Betapa ramai orang yang bila dia dalam sihat, dia tak pernah ingat Allah. Tetapi bila dia sakit, dia kembali kepada Allah. Betapa ramainya orang yang bila dia senang, dia tak ingat Allah. Tapi bila dia susah, dia kembali kepada Allah. Jadi rahmat. So itu pun termasuk rahmat Allah. Kan? Termasuk rahmat Allah. Kan? Dan kita kata Allah Ta'ala dia mampu untuk menukarkan ujian kesusahan yang menimpa hamba-hambanya tadi menjadi rahmat. Dan dia juga boleh menjadikan nikmat yang dia beri kepada hamba-hambanya ni tadi sebagai ujian, bala dan juga kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Allah Ta'ala buat pada kaum-kaum yang terdahulu, orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala bagi mereka nikmat supaya mereka bersyukur, tetapi mereka membalas nikmat Allah itu dengan kekufuran. Kaum Ad, kaum Samud, kita tengok dalam Quran Allah cerita kaum Ad, kaum Samud, mereka buat atabnuna Allah Taala sebut apa, Allah Taala dia ungkit nikmat-nikmatnya yang Allah Taala berikan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Contohnya macam kaum Ad, kaum Samud, Allah Taala sebut atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Patutkah kamu mendirikan pada tiap bangunan-bangunan yang kamu buat bina tersegam itu, lalu kamu buat dengan niat yang ta'bathun, maksudnya kamu buat dengan tujuan yang untuk bermain-main, untuk tujuan untuk bermegah-megah, dan tidak dengan tujuan yang baik. Tujuan untuk bermain-main, untuk kaum Ad dulu kan, kaum Samud atau kaum Ad, mereka mereka buat binaan, mereka buat permainan, mereka buat macam-macam perkara-perkara yang menunjukkan kenikmatan yang telah mereka kecapi itu adalah tinggi, kemuncak kenikmatan, kemuncak kemewahan, kan. So macam kita zaman sekarang ni, orang yang boleh buat di atas bangunan yang tinggi itu ada swimming pool, ada permainan, ada macam-macam tempat berhibur dan sebagainya, itulah termasuk maksud dia boleh difahami macam itulah, kan. Zaman dulu macam tu, mereka buat tempat buruan, mereka bermain-main. Tabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kamu buat istana-istana, kamu buat benteng-benteng yang kukuh dengan harapan kamu nak kekal hidup selama-lamanya. Wa idza batashtum jabbarin. Tetapi bila kamu melakukan kezaliman, kamu memukul hamba sahaya, kamu menyeksa orang-orang yang kamu berada di bawah kamu melakukan dengan kejam dan dengan bengis. Wa idza batashtum jabbarin. And when you strike as tyrants. Kalau kamu buat orang, kamu pukul orang, kamu zalimi orang, kamu buat betul-betul memang cara yang sangat zalim. Jabbarin, orang-orang yang belagak, orang yang jahat. Itu nak bagi tahu nikmat yang Allah Taala bagi dekat dia orang tu, dia orang akhir sekali menjadi balak bencana kepada dia orang. Ini kita tak mau. Macam orang-orang kafir sekarang, orang kafir kan, orang kaya, dia orang ada segala-galanya, tapi Allah Taala tukar benda yang dia nikmat tu jadi balak bencana kepada mereka. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, kata para nabi. Kata Nabi kalau kita tengok ayat ni cerita pasal kaum Ad. Kaum Ad. So kita boleh baca dalam ayat dalam Quran. Kita tengok kaum Samud macam mana orang buat. Macam mana Allah tukarkan nikmat. Jadi kita kata apa? Jadi niqmah ataupun ujian atau balak bencana yang mencelakakan. Sebab itulah kalau kita tengok balik, rahmat Allah Azza wa Jalla adalah kebaikan secara keseluruhannya, adalah kebaikan. Kullihi al-khair kullihi wa hiya al-faidu kullihi. Rahmat Allah juga adalah limpahan yang melimpah-limpah.
Dan termasuklah rahmat Allah adalah ketenangan, tumakninah, usaha, kebahagiaan, kerehatan, ketenangan. Sebab itu apa sahaja bentuk nikmat Allah, termasuklah nikmat yang berbentuk kita kata ketenangan, kebahagiaan, kerehatan, ketenangan, dia tak akan ada yang mampu untuk memudaratkan kalau seseorang itu menimpa kepadanya kesempitan atau kesusahan ataupun kesakitan, kalau nikmat yang Allah Ta'ala bagi berupa ketenangan itu tetap ada. Sebab itu kalau kita tengok macam mana Nabi Ibrahim alaihi salam apabila dicampakkan ke dalam api yang besar, api yang besar itu tidak sedikit pun menggugat ketenangan yang ada dalam hati Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf alaihi salam dicampakkan ke dalam telaga, dalam perigi buta. Kedalaman perigi buta dan bersendiriannya Nabi Yusuf ketika itu tak menyebabkan Nabi Yusuf menjadi orang yang tidak mendapat ketenangan. Kan? Dan bagaimana Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, masuknya Nabi Yusuf ke dalam penjara tidak mengubah kenikmatan Allah berbentuk ketenangan jiwa yang Allah Ta'ala bekalkan, yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya. Demikianlah juga Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan hut, ikan paus. Tidak mengubah ketenangan, nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kerehatan, kebahagiaan jiwa yang ada di dalam hati Nabi Yunus. Nabi Musa alaihi salam ketika ditenggelamkan oleh atau ketika dihanyutkan oleh ibunya, maka Allah Ta'ala memberi ketenangan kepada seorang bayi. Dan ketika berada Nabi Musa di dalam istana Fir'aun, dididik oleh Fir'aun, di dalam buaian, di dalam istana Fir'aun, tidak juga mendapat kerusingan, sedangkan Fir'aun itu adalah musuh dia. Ashabul Kahfi berada di dalam gua ketika orang zalim mencari mereka, raja yang zalim, raja yang kafir itu mencari, tidak tergugat dengan rahmat Allah. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih. So Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk berlindung di gua, dan yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Allah akan sebarkan rahmat kepada kamu. Rahmatnya Allah akan limpahkan. Demikianlah juga apa yang kita lihat dalam sejarah-sejarah para Nabi, Rasul dan orang-orang yang saleh. Kenikmatan yang Allah limpahkan itu tak akan boleh diganggu-gugat oleh sesiapa pun. Musuh-musuh tak boleh gugat. Cuba kita tengok bagaimana ulama-ulama Rabbani, bagaimana mereka diseksa, mereka dipenjarakan, mereka dituduh, mereka disakiti. Tetapi syurga yang ada di dalam hati mereka itu tetap kekal, tetap sejuk dan tetap mekar, tidak pernah berubah, iaitulah ketenangan, rahmat yang Allah Ta'ala bagi. Tengok kita di zaman pandemik ini, kita tengok baru-baru ni di India, dahsyat. Nasallallahu salamata wal afiyah, na'udzubillah min dzalik. Di India, dan kita pun makin naik kes-kes ni. Bila kita tengok yang berlaku dekat India tu, baru orang-orang yang dulu kata tak betul lah apa semua tu, baru mereka boleh fikir kan, bagaimana kematian, bagaimana tong gas tak cukup, lepas tu tak terurus. Dan kita tengok apa yang berlaku dekat negara kita ni, kita bersyukur, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita ni masih ada pemerintah, masih ada kerajaan yang dapat mengurus tadbir, masih ada lagi sistem kesihatan yang masih boleh dikawal. Kita bersyukur. Bentuk syukur yang kita perlu tunjukkan adalah kita bantu jaga SOP, kan? Jaga SOP yang ditetapkan. Mufti pun dah keluar tak boleh rentas negeri balik kampung, haram. Ikut. Sama'an wa ta'atan. Ikut. Kan? Perkara yang baik, waliul am tetapkan perintah. Bukan disuruh buat maksiat, disuruh duduk kat rumah, disuruh jaga SOP, supaya tak menambahkan lagi beban petugas-petugas di barisan hadapan. Waktu ni tak perlulah kita nak bincang tentang teori-teori apa benda tu, dah cukup lah kita bincang macam mana kita nak pastikan
orang lain tak boleh tak dapat tak kena penyakit-penyakit yang kita kata virus-virus pandemik dan sebagainya, kerana tak semua orang mampu untuk tanggung penyakit-penyakit ni. Itu kita doa minta Allah Taala limpahkan rahmat kita kepada kita ni di bulan Ramadan yang ini, tambahkan lagi rahmat dan Allah lindung kita semua, negara kita khususnya dan negara orang umat Islam, supaya diberikan kesejahteraan, keselamatan, dan supaya tak bertambah lagi bilangan mereka yang sakit, dan diberikan kesembuhan kepada mereka yang terkena. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah dalam bulan Ramadan inilah kita tadah tangan tadarruk kepada Allah, minta kepada Allah supaya limpahkan nikmat, limpahkan, bukakan kerahmatan, limpahkan kerahmatan yang limpah-limpah kepada kita. Fasubhana man yaftahu abwaab rahmatihi fataghammara al-wujud atau fataghmiru al-wujud wa tafidu ala kulli mawjud. Maka Maha Suci Allah yang melimpahkan, yang membuka pintu-pintu rahmatnya dan melimpahkan kepada setiap yang wujud. Itu pun kita tengok dah di India tu memang dia semakin naik kan. Kita tengok dah tak terurus kan. Sebab kalau tengok balik, puncanya kerana tak jaga penjarakan dan buat majlis-majlis keagamaan kan, yang pergi ke Sungai Gangga lah apa benda tu kan, dia orang tak jaga lah. Dah ambil mula ambil remeh tentang berkenaan dengan bahayanya virus ini kan. Tak jaga diri dan sebagainya, tak jaga dah mula meremehkan. Kita takut benda ni juga berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu kita sentiasa kena ingatkan. Baik. Dan kalau kita tengok balik di sana ada jadi lagi janji-janji Allah yang Allah akan buka rahmatnya, Allah akan buka keberkatan langit dan keberkatan bumi untuk orang-orang beriman yang bertakwa. Dan ini berlaku bila orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa merealisasikan iman dan ketakwaan mereka. Maka ketika itulah Allah akan membuka keberkatan-keberkatan dan akan melimpahkan kebaikan. Antaranya dalam ayat dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk negeri, sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama', nescaya kami akan membuka kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Kebaikan, maksud keberkatan ni kebaikan yang banyak. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan nikmat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu, maka Allah mengadab mereka dengan apa yang disebabkan apa yang mereka usahakan. Sebab itu kalau kita tengok balik, ada pembukaan yang berbentuk keberkatan, kebaikan, manfaat, seperti rezeki dibukakan pintu rezeki. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bukakan pintu rezeki daripada jalan yang tak sangka-sangka. Kemudian di sana juga ada pembukaan yang berbentuk istidraj untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan dosa, jenayah. Yang ni kalau kita tengok balik juga berlaku pembukaan. Jadi Allah Ta'ala bukakan pintu rahmatnya dengan tujuan untuk istidraj. Ini bagi orang yang buat maksiat, orang yang kafir, orang yang musyrik. Orang yang syirik, dia dapat lagi nikmat dan sebagainya. Tujuannya Allah Ta'ala nak bagi dia lagi sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dinamakan istidraj. Sebab Allah Ta'ala tarik slow-slow. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Ta'ala sebut Allah tarik sikit demi sedikit tanpa mereka sedar. Yang ini pembukaan bentuk apa? Pembukaan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik, orang-orang yang buat dosa, yang mereka dapat kenikmatan yang mereka nampak seperti nikmat, keberkatan. Dia orang dapat makan sedap-sedap. Dia orang dapat rezeki yang banyak. Dia orang dapat ada harta benda yang banyak, mereka mewah. Tapi Allah nak tarik mereka sedikit demi sedikit tanpa mereka sedar ke dalam lembah kebinasaan, wal'iyadzubillah. Baik, jadi itu berkenaan dengan nama Allah Al-Fattah yang kita sempat sentuh pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perbahasan yang kita nak sentuh, beberapa ayat lagi dan beberapa makna yang kita nak tengok dari sudut makna yang disentuh oleh para ulama yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah berkenaan dengan nama Allah Al-Fattah, Al-Hakam dan Al-Dayyan. Kita akan bincang insyaAllah
kelas yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, memberikan kita petunjuknya untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari dan menjadikan apa yang kita belajar ini sebagai hujah yang akan membela kita di akhirat kelak, bukan sebagai pendakwa yang akan mendakwa kita di akhirat kelak. Nas'alullah al-auna wa taufiq was sadad, dan semoga Allah Taala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita mentadabburi nama-nama Allah, untuk kita praktikkan dalam ibadat kita, dalam qiyam kita ketika Ramadan. Bila kita dengar bacaan-bacaan Al-Quran, bila kita baca bacaan Al-Quran yang menyebutkan nama-nama Allah itu, kita dapat faham dan kita dapat hayati. Itulah tujuan kita mempelajari nama-nama Allah Al-Asma Al-Husna ini. Baik. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.